Lagu zaman yang berzaman, lagu lama dengan rasa cara kita orang timur. Tak mengapa asal suka budaya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada para sahabat, member-member, ibu-ibu, ayah-ayah yang sudi masih lagi setia dengan channel ini di Ibn Rijal. Episod kali ini saya rakamkan di sekolah. Para pelajar sedang belajar di rumah, tapi kita ada pelajar yang sedang mengambil peperiksaan SPM. Sebagai kaunselor, kita kena berada di sekolah setiap hari untuk memastikan emosi para pelajar stabil. Ini saya duduk tunggu mereka tengah duduk periksa. Sambil-sambil itu kita berbual, bicara. Saya nak bawa satu kisah yang dicatatkan di dalam beberapa karya. Kalau boleh saya petik dalam Bidayah wa Nihayah Al-Imam Ibn Katsir. Juga disebutkan di dalam beberapa karya macam Dalail Nubuwah min Syirah Nabawiyah. Dan juga disebutkan di dalam Zil Raudatain dan beberapa kitab sirah yang lain. Kesemuanya menceritakan tentang kisah ini yang agak janggal dan pelik dan misteri. Berlaku di Hijaz, di bumi Madinah secara khusus lah. Berlaku dalam tahun 654 Hijrah. Kisah ini berlaku dalam tahun 654 Hijrah. So, bukan pada zaman Nabi lah. Nabi wafat 10 Hijrah. Ini adalah 654 Hijrah. Zaman era Abbasiyah lah masa tu. Kalau kita ingat dalam timeline sejarah, 656 Hijrah ialah serangan Mongol kepada Baghdad. So, ini 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 654 Hijrah. Perbincangan kita hari ini, episod ini. Pada ketika ini dicatatkan dalam beberapa catatan tentang bagaimana keluarnya api di Hijaz, ataupun lebih tepat di Madinah, yang mana peristiwa itu begitu menakutkan penduduk Madinah. Cerita ini diceritakan oleh penduduk Madinah, disampaikan kepada surat-surat mereka kepada Abu Syamah, dan Abu Syamah menceritakan semula dalam catatan-catatan beliau bahawasanya peristiwa itu berlaku begini. Peristiwa itu berlaku macam mana? Begini. Awak saya ulang 2 kali, nampak? Apa nama ni? Dia berlaku pada tanggal 3 Jamadil Akhir. Permulaan cerita ni. Pada tanggal 3 Jamadil Akhir tahun 654 Hijrah. Yang mana satu ketika itu pada waktu subuh yang pagi itu, penduduk Madinah tiba-tiba terdengar satu bunyi letupan, ataupun ada setengah merekodkan macam bunyi jeritan. Ada yang kata macam bunyi sesuatu yang sedang bergerak dalam bumi tau. Sangat kuat. Kemudian selepas itu mereka terdengar susulan daripada itu bunyi macam gempa dan bergegar bumi Madinah. Dan direkodkan gempa itu ada yang kata berlaku sebanyak 4 kali gempa. Bahkan dalam catatan penduduk di tempat lain di sekitar Madinah mengatakan 11 kali. Banyak kali lah poin dia. Bergegar sampai jatuh habis barang-barang ni. Maka penduduk ketakutan dan misteri, tiba-tiba benda tu berlaku waktu subuh pagi. Kemudian bila mereka keluar, mereka melihat ada api yang sedang keluar daripada arah Harrah, dekat dengan pengampungan Bani Quraizah dulunya, ataupun disebut sebagai Quraizah lah. Orang faham bila sebut Quraizah tu, okey, di situ api terpercik keluar, dan tinggi api itu disebutkan dalam catatan adalah setinggi bangunan, bukan tak sebut bangunan, disebut setinggi 3 menara tinggi api itu, yang sangat kuat. Api itu keluar pada 5 Jamadil Akhir.
Bermaksud 3 jam menit akhir berlaku bunyi gempa yang pelik itu. Kemudian penduduk masih bingung dalam 1 hari 2 hari. Esok lusa tu keluarlah api yang sangat besar dekat Harrah di penggabungan Bani Quraizah itu. Yang sangat tinggi sampai 3 menara tinggi dia. Dan api itu bergerak heading tu ataupun bergerak menuju macam ke arah Mekah tau. Macam tu. Okey. Seolah-olah dia berjalan pergi macam tu. So penduduk sangat takut. Penduduk tak dapat nak dekati api tersebut. Namun penduduk hantar surat kepada khalifah, kepada saudara mara di luar, minta mohon doakan. Kerana api itu keluar pada 5 jam akhir. Dan dia hantar surat kepada Abu Syamah dan beberapa orang saudara mara dan pengkaji pencatat di sekitar di Baghdad dan sebagainya. Ketika mana surat daripada penduduk Madinah itu sampai ke tangan Abu Syamah, itu adalah pada bulan Rejab. To be exact 5 Rejab. Bermaksud 5 jam akhir sampai 5 Rejab sebulan. Dan kata Abu Syamah, api itu masih belum terpadam. Dan dalam catatan yang banyak menceritakan api itu sangat tinggi, duk marak selama sebulan. Tetapi menurut catatan, setengah daripada catatan para ulama mengatakan api itu tidak panas. Meskipun dia besar, dia tinggi, tetapi kami dapat menumpang cahaya padanya. Dan kami dapat dekati api itu, dia tak panas. Tapi dia bergerak dan menggelojok. Walaupun tak panas pun, tapi penduduk takutlah api apa misteri ni. Sebab direkodkan dalam catatan, Nabi pernah sebut satu hadis dalam Sahih Bukhari. Nabi kata, la taqumu sa'ah hatta takhrujal narun minal ardil Hijaz. Tidak akan berlaku kiamat sehingga akan keluarnya api daripada arah Hijaz. So orang penduduk Madinah dan penduduk Hijaz lah rata-ratanya mengatakan takut kemungkinan akan berlaku kiamat. Sebab penduduk yang tinggal berjauhan daripada Hijaz boleh nampak daripada jauh. Bahkan pengkaji-pengkaji yang mencatatkan, yang direkodkan oleh Imam Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah mengatakan para pengkaji yang tinggal di luar Hijaz, jauh beratus batu, dia boleh nampak daripada jauh cahaya langit merah di kaki langit, menandakan api itu marak sedang berada di Mekah Madinah itu. So sangat jauh. Misteri api tersebut. Dan apa yang menariknya, bukanlah menarik, apa yang menariklah, menurut catatan para pengkaji yang direkodkan oleh Imam Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah dalam bab tahun 654 Hijrah, dikatakan penduduk Madinah masa tu sudah mula membaling ataupun membuang barang-barang lara mereka. Seperti alat-alat muzik mereka, seperti tung-tung arak mereka, botol-botol khamar mereka telah buang, mereka takut. Dan maksiat tidak berlaku lagi. Mungkin masa tu dah ada maksiat di sana. Tapi oleh kerana pengajaran api tersebut sedang marak api itu, maksiat tak berlaku lagi. Orang ramai berpusu-pusu masa tu, berkerumun pi makam Rasulullah SAW. Teriak, menangis, berdoa, berselawat. Takut bumi Madinah akan dilipat oleh api. Mereka sangat takut. Jadi mereka fikir kalau mereka mati pun mereka nak mati di samping Rasulullah. Ada yang berdoa, ada yang mohon tawasul dan sebagainya. Tetapi poin saya adalah masyarakat jadi ketakutan. Api apakah ini? Dahsyatlah. Dan mereka juga sebahagian kebanyakan besar daripada disebut dalam kitab para hakim dan para qadhi dan para faqih, iaitu orang alim, para ulama, pergi ke rumah gubernur Madinah masa tu, menuntut kepada gubernur agar kalaulah ada harta-harta rakyat yang mana yang dimakan secara salah oleh kerajaan, pulangkan. Kalau ada lebih kekayaan daripada kerajaan yang tak patut ada, sedangkan rakyat miskin, berikan semula. Maka gubernur tanpa cakap banyak terus membahagi-bahagikan balik. Rupanya banyak harta kerajaan dalam reserve yang rakyat tak merasa rakyat susah tapi kerajaan senang, maka dibahagi-bagikan untuk dengan harapan para ijtihad para ulama, benda itu akan menyebabkan api itu akhirnya akan terpadam. Saya tak sure api itu terpadam bila, sebab sampai habis bab tu saya baca dia tak sebutkan tentang peristiwa padam api itu. Mungkin api itu padam tahun lain, nanti saya baca balik. Tapi itulah, saya tak berani nak reka cerita kan benda dalam catatan terbakar.
Bahkan dalam catatan yang lain disebutkan, satu orang pengkaji, penulis sejarah mencatatkan dia melihat api itu daripada kejauhan pada 10 Syakban tahun yang sama, 654. Bermaksud kalau 10 Syakban api itu keluar Jamadil Akhir, Rajab, Syakban, 2 bulan. Api itu tinggi 3 menara dan out of nowhere, tak tahu daripada mana, dan bunyi suara gerun apakah pagi itu tak tahu. Tapi yang pastinya penduduk Madinah berubah 100%. Semua mendekati dan menziarahi ke makam Rasulullah. Tidur di sana, semayang di sana, takut. Para gubernur, para menteri dan esko pun mula jadi insaf dan mula membagi-bagikan semula hak orang miskin, dan berubah Madinah. Itulah kisah Madinah yang dibasuh oleh api. Apa yang agak mengharukan, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mursalat ayat 32 yang kemungkinan berkait dengan kisah ini. Dan hadis Nabi itu yang la taqumu sa'ah hatta takhrujan nar min ardi Hijaz, tidak akan berlaku kiamat sehingga akan keluar api daripada bumi Hijaz. Dah keluar dah. Apakah api itu yang dimasukkan oleh Nabi? Kalau itu maksudnya, dan kalau itu kebenarannya, hadis ini hadis Bukhari, maka kita menantikan tanda yang lain pula. Assalamualaikum.